Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Binti Azmi, memegang nombor matrik D202020096669. Hari ini saya ingin membentangkan berkenaan dengan lembaran kerja bagi pendidikan moral yang berasaskan 14 nilai teras moral bagi kanak-kanak prasekolah. Ini adalah tajuk untuk lembaran kerja yang saya sediakan, iaitu Fund Lembaran Aktiviti Pendidikan Moral. Bagi bahagian ini, ia menjelaskan berkenaan dengan isi kandungan yang terdapat dalam buku aktiviti lembaran kerja bagi pendidikan moral, iaitu yang pertama, aktiviti berteraskan 14 nilai moral, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, baik hati, bertanggungjawab, berterima kasih, hemah tinggi, hormat, kasih sayang, keadilan, keberanian, kejujuran, kerajinan, kerjasama, kesederhanaan dan toleransi. Manakala kita dalam modul ini juga saya sediakan aktiviti kraft tangan, iaitu berkenaan dengan jurnal alam, kad hari guru dan aktiviti mencapai pokok, dan yang terakhir ialah mengandungi poster, iaitu berkenaan dengan elemen nilai baik hati. Bagi aktiviti pertama, iaitu nilai kepercayaan kepada Tuhan. Bagi aktiviti ini saya menggunakan mengaplikasikan kemahiran berfikir, mengingat, dan standard pembelajaran yang dipilih ialah menyatakan ciptaan Allah. Dan dalam aktiviti ini saya menggunakan aktiviti mewarnakan gambar, yang menunjukkan ciptaan Allah. Jadi kanak-kanak itu perlu mewarnakan gambar yang menunjukkan ciptaan Allah seperti buah, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Bagian nilai teras yang kedua, iaitu baik hati, di mana saya menerapkan kemahiran berfikir, memahami, dan saya menggunakan standard pembelajaran memberi bantuan kepada rakan dan guru. Bagi aktiviti ini, saya menggunakan aktiviti kanak-kanak perlu menandakan tik pada perbuatan yang baik. Bagi ini menunjukkan kanak-kanak dapat memahami perbuatan yang baik serta dapat mengenal pasti sama ada perbuatan tersebut adalah perbuatan baik ataupun perbuatan yang tidak baik. Bagi aktiviti nilai teras yang ketiga, iaitu bertanggungjawab, di mana saya menerapkan kemahiran berfikir, mengingat, dan saya juga menggunakan standard pembelajaran mengamalkan tanggungjawab terhadap diri sendiri. Bagi aktiviti ini, saya menggunakan kaedah aktiviti memadankan gambar dengan betul, di mana kanak-kanak perlu menyuai gambar tersebut dengan situasi yang diberikan. Ini menunjukkan kanak-kanak dapat mengingati kembali apa yang mereka buat, di mana ia menunjukkan tanggungjawab, sifat tanggungjawab yang dimiliki oleh seorang kanak-kanak yang dapat membantu orang di sekelilingnya. Bagi nilai seterusnya, iaitu berterima kasih, di mana saya menggunakan kemahiran berfikir, memahami, dan saya juga menggunakan standard pembelajaran mengucapkan terima kasih secara lisan dan bertulis. Bagi aktiviti ini, saya menggunakan kaedah menyuai padan, di mana kanak-kanak perlu menyuai padan gambar tersebut dan situasi yang diberikan. Ini dapat kanak-kanak dapat mengenal pasti gambar seperti terima kasih cikgu, di mana kanak-kanak dapat mengetahui situasi yang manakah yang dapat disuai padankan dengan jawapan yang diberikan. Bagi nilai seterusnya, iaitu hemah tinggi, saya menggunakan kemahiran berfikir, mengaplikasi, dan menggunakan standard pembelajaran mencontohi pertuturan dan tingkah laku yang sopan. Bagi aktiviti ini, kanak-kanak diberi pilihan jawapan, dan kanak-kanak perlu menulis jawapan tersebut berdasarkan gambar yang sesuai. Aktiviti ini dapat hemah tinggi. Aktiviti bagi hemah tinggi ini, kanak-kanak dapat mengetahui situasi yang manakah dapat menggambarkan nilai hemah tinggi tersebut. Bagi nilai seterusnya, iaitu menghormati, di mana saya menggunakan kemahiran berfikir, menganalisis, dan standard pembelajaran mencontohi sikap menghormati orang lain. Bagi aktiviti ini, kanak-kanak perlu membaca pilihan jawapan dan perlu menulis nombor mengikut gambar yang betul. Kanak-kanak perlu menilai gambar tersebut dan memadankan dengan jawapan yang telah diberikan.
Bagi nilai seterusnya iaitu kasih sayang, saya mengaplikasikan kemahiran berfikir menilai dan menggunakan standard pembelajaran menceritakan cara menunjukkan kasih sayang terhadap diri sendiri, orang lain dan haiwan. Bagi aktiviti ini, kanak-kanak perlu menilai gambar tersebut yang menunjukkan sifat kasih sayang, dan kanak-kanak perlu melukiskan gambar bentuk smile di kotak yang disediakan, di mana ia menunjukkan sifat kasih sayang yang ditunjukkan dalam gambar tersebut. Bagi nilai seterusnya iaitu keadilan, saya menggunakan kemahiran berfikir mencipta dan standard pembelajaran menyatakan contoh perbuatan yang adil. Bagi aktiviti ini, kanak-kanak perlu melihat situasi yang telah dilampirkan dalam aktiviti ini, di mana ia menunjukkan situasi bilik yang bersepah, dan kebiasaannya ibu akan menyusun kembali, mengemas kembali bilik tersebut. Akan tetapi bagi aktiviti ini, saya ingin menerapkan yang kanak-kanak perlu mengemas biliknya sendiri, dan mereka perlu menyatakan perkara apakah yang perlu dibuat semasa mengemas bilik. Sebagai contoh, iaitu melipat baju, mungkin dapat mengemas katil, menyusun kembali permainan dan sebagainya. Bagi nilai seterusnya iaitu keberanian, saya menggunakan kemahiran berfikir mengingat dan menggunakan standard pembelajaran menunjukkan sikap berani untuk berinteraksi dengan orang lain. Bagi aktiviti ini, saya menggunakan aktiviti menyuai padan, gambar dan jawapan yang diberikan. Untuk aktiviti ini, kanak-kanak dapat mengenal pasti gambar yang menunjukkan sifat keberanian dan perlu memadankan dengan jawapan yang diberikan. Sebagai contoh, maafkan saya ibu, di mana sifat berani itu kanak-kanak menyatakan kesalahan, mengaku kesilapan yang telah dibuat kepada ibu. Daripada sini, kanak-kanak dapat mengetahui sifat berani tersebut yang perlu dilakukan dalam diri mereka, yang perlu diterapkan dalam diri mereka. Sifat seterusnya iaitu kejujuran. Saya menggunakan kemahiran berfikir memahami dan standard pembelajaran memberikan contoh perlakuan yang jujur. Bagi aktiviti ini, kanak-kanak perlu mengenal pasti situasi gambar yang diberikan yang menunjukkan sikap jujur ataupun tidak jujur, dan mereka perlu mewarnakan gambar bagi sifat jujur ataupun tidak jujur. Bagi nilai seterusnya iaitu kerajinan, saya menggunakan kaedah kemahiran berfikir mengaplikasi dan standard pembelajaran memberi contoh sikap rajin dalam pelbagai situasi. Bagi aktiviti ini, kanak-kanak dapat mengenal pasti apakah rutin harian yang dapat dilakukan bagi menunjukkan sifat kerajinan dalam diri seseorang kanak-kanak tersebut. Sebagai contoh, kanak-kanak dapat mengetahui aktiviti menyapu, mengemas rumah, membaca buku, mencuci kereta dan sebagainya. Bagi aktiviti ini, kanak-kanak dapat menulis jawapan mengikut kesesuaian gambar yang diberikan. Bagi nilai seterusnya iaitu kerjasama, saya menggunakan kemahiran berfikir memahami dan standard pembelajaran menunjukkan sikap bekerjasama dalam melaksanakan tugasan. Bagi aktiviti ini, kanak-kanak dapat mengenal pasti apakah hasil yang dapat dilakukan, yang dapat diperoleh apabila kita bekerjasama dengan orang sekeliling. Bagi aktiviti menyuai padan gambar, kanak-kanak dapat mengetahui apakah hasil kerjasama yang dapat dilakukan. Sebagai contoh, apabila bekerjasama membersihkan dalam bilik darjah dalam kelas, ia menjadikan bilik darjah tersebut lagi cantik dan lagi bersih. Sama seperti dengan gambar yang lain, kanak-kanak dapat mengetahui apakah hasil yang dapat diperoleh apabila kita bekerjasama. Bagi nilai seterusnya iaitu kesederhanaan, saya menggunakan kemahiran berfikir menilai dan standard pembelajaran menyatakan cara berjimat cermat dalam menggunakan alatan dan sumber. Bagi aktiviti ini, kanak-kanak akan didedahkan dengan kepentingan untuk bersifat bersederhana dalam kehidupan seharian, dan aktiviti ini juga kanak-kanak dapat mengenal pasti manakah situasi yang menunjukkan sifat yang jimat dan manakah menunjukkan sifat yang membazir. Kanak-kanak perlu menulis jimat bagi perbuatan yang baik, manakala menulis perkataan membazir bagi perbuatan yang tidak baik.
Bagi nilai yang terakhir iaitu toleransi, saya mengaplikasikan kemahiran berfikir mencipta dan standard pembelajaran menyatakan contoh sikap bertoleransi dalam pergaulan dengan rakan. Bagi aktiviti ini, kanak-kanak perlu melukiskan satu barang kegemaran mereka dan yang ingin dikongsikan dengan rakannya. So daripada situ, kanak-kanak perlu menyatakan kenapa mereka ingin berkongsikan barang tersebut dengan rakan yang lain. Dari sini kanak-kanak kita dapat menerapkan sikap bertoleransi yang mana kanak-kanak dapat berkongsi sesuatu yang mereka suka dengan orang lain. Dan ia juga dapat mengasah kemahiran kognitif, kemahiran motor halus yang kanak-kanak dapat melukis barang kegemaran mereka. Seterusnya, bagi bahagian ini saya akan menyediakan 3 aktiviti kraft tangan iaitu jurnal alam, kad hari guru dan aktiviti mencapan pokok. Bagi aktiviti seterusnya iaitu aktiviti kraft tangan berteraskan kepada nilai-nilai moral dalam pendidikan moral ini. So yang pertama iaitu jurnal alam. Saya menggunakan pembelajaran kepercayaan kepada Tuhan, di mana kanak-kanak dapat didedahkan dengan perkara ataupun objek yang telah dicipta oleh Allah. Bagi aktiviti ini, kanak-kanak perlu ibu bapa ataupun orang dewasa perlu menyediakan bahan seperti kertas, pita pelekat, daun, bunga. Bagi daun dan bunga, kanak-kanak dapat memilih pelbagai objek yang menunjukkan ciptaan yang menunjukkan benda tersebut iaitu ciptaan daripada Allah. Bagi langkah-langkah untuk membuat aktiviti kraft tangan jurnal alam, yang pertama, sediakan satu kertas untuk dijadikan sebagai buku jurnal. Yang kedua, cari 2 ataupun lebih objek ciptaan Tuhan di persekitaran. Dan yang terakhir, tanpa dan tuliskan nama objek tersebut. Pada akhir sekali, kumpulkan semuanya dan menjadikan ia sebagai satu buku jurnal. Dan di sebelah bahagian kiri terdapat QR code untuk melihat cara membuat aktiviti jurnal alam melalui video yang saya sediakan. Bagi aktiviti seterusnya, saya menyediakan aktiviti kraft tangan kad hari guru, di mana ia berkait dengan nilai berterima kasih. Bagi aktiviti ini, kanak-kanak perlu mempunyai bahan seperti kertas warna, gunting dan gam. Seterusnya, untuk aktiviti kraft tangan kad hari guru, langkah-langkah untuk membuatnya ialah yang pertama, lipat kertas kepada 2 bahagian dan lukis bentuk hati iaitu love. Yang kedua, tampalkan pada bahagian kanan bentuk itu. Dan yang ketiga, guntingkan di bahagian tengah dan lipat ke bahagian luar membentuk seperti kuala baju. Dan yang terakhir, hias mengikut kreativiti dan tuliskan keucapan serta masukkan kad tersebut pada bentuk love yang disediakan. Pada bahagian bawah terdapat QR code untuk melihat dengan lebih jelas bagaimana cara untuk membuat aktiviti kad hari guru. Bagi aktiviti kraft tangan yang terakhir iaitu membuat pokok, di mana saya menggunakan standard pembelajaran nilai bekerjasama. Bagi aktiviti ini, ia memerlukan 2 orang untuk membuat aktiviti pokok. Dan bahan yang diperlukan adalah seperti kertas, watercolor dan span. Bagi aktiviti kraft tangan yang terakhir iaitu aktiviti mencapan pokok. Aktiviti ini memerlukan 2 orang untuk membuat aktiviti ini. Yang langkah-langkah untuk membuat aktiviti mencapan pokok. Yang pertama, perlu menyediakan gambar sebatang pokok. Yang kedua, ambil span dan basahkan span dan capkan warna pada bahagian atas pokok. Dan yang terakhir, cap warna secara bergilir dengan kawan sehingga menjadi sebatang pokok. Kanak-kanak juga dapat mewarna dan menghias pokok tersebut mengikut warna kesukaan mereka. Dan di sebelah bahagian kiri terdapat juga QR code untuk melihat dengan lebih jelas cara untuk membuat aktiviti kraft tangan, aktiviti mencapan pokok. Bagi penyediaan poster, saya memilih
nilai baik hati, di mana ia memberi maksud kepekaan terhadap keperluan dan kebajikan diri dan orang lain dengan memberi bantuan serta sokongan moral secara ikhlas. Antara contoh baik hati yang dapat dilihat ialah mengutip sampah bersama rakan, memberi makan kepada kucing, tolong ibu menjemur pakaian, bantu ayah mencuci kereta, memimpin tangan orang tua dan sebagainya. Dan terdapat beberapa impak yang dapat diperoleh bila kita berbaik hati. Antaranya ialah mempraktikkan amalan baik hati ini pada orang ramai, mengawal tingkah laku negatif, disayangi orang sekeliling, mengenakan hubungan silaturahim dan meringankan beban seseorang. Jadi sekian itu sahaja pembentangan saya bagi buku aktiviti, lembaran buku aktiviti yang saya sediakan. Sekian, terima kasih.